Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Tuhan kami, pimpinlah kami untuk mengenali yang benar itu benar dan jadikanlah kami orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Pimpinlah kami untuk mengenali yang batil itu batil. Jadikanlah kami orang-orang yang menjauhi kebatilan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami memohon kepadamu rezeki yang halal, rezeki yang baik, serta kami mohon padamu amalan-amalan yang engkau terima, ya Allah. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Wahai Tuhan kami, matikanlah kami dalam Islam, hidupkanlah kami dalam Islam, masuklah kami dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min Wahai Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, daripada hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan kami mohon perlindungan daripada doa yang tidak engkau ijabahkan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Alhamdulillah, yang berbahagia Dr. Haji Said Ayub, Said Mustafa Al-Qudri dan juga Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad nampak ada dalam talian pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita ada outstation mana-mana. Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah sebagai founder kepada Yayasan SKB dan juga pengasas kepada Usrah Miftahul Jannah dan juga sebagai founder ataupun pengasas kepada SKB Senan Berhad, yang dikasihi ahli-ahli Usrah Miftahul Jannah dan juga yang dimuliakan para warga kerja SKB, para Nexus, ahli-ahli usahawan di mana saja berada, dan juga kepada seluruh ibu-ibu, bapa-bapa muslimin muslimat, hadirin hadirat, ahli-ahli usrah Yayasan SKB yang dikasihi lagi dimuliakan. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita boleh menyambung usrah kita. Usrah ini merupakan salah satu daripada kaedah tarbiyah Islam, iaitu permulaan Nabi dulu mendidik sahabat melalui konsep usrah. Kalau kelas-kelas pengajian di masjid
Dia hanya sekadar pengajian biasa. Tapi Nabi lebih kepada membina pengetahuan, dalam masa yang sama membina ukhuwah Islam. Dengan ukhuwah itulah yang menjadikan paksi kekuatan kepada Islam. Kerana tanpa penyatuan, tanpa perpaduan, kita tidak akan boleh ke mana-mana. Manusia ni disebut bulat air kerana pembetung. Bulat manusia kerana muafakat. Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah kasih pada orang yang bekerja pada jalannya dalam keadaan saf yang tersusun rapi bagaikan binaan yang teguh. Allah gunakan perkataan binaan. Sebuah bangunan dia naik hasil daripada susunan batu-bata yang kecil-kecil. Batu-bata tu kecil. Dan setiap kali susun, tukang rumah ni akan meletakkan di antara batu-bata itu secalit simen. Kalau batu-bata tu disusun, tak ada letakkan simen kat tengah, akan rapuh. Secalit simen itulah yang menjadi kuatnya batu-bata sampai bunyanun marsus, binaan yang teguh. Maka sebab itu, secalit simen itulah namanya kasih sayang. Secalit simen kat tengah batu-bata itulah namanya toleransi, namanya kecintaan, namanya ukhuwah Islam. Sehingga akhirnya, sebagaimana Nabi membina Madinah dalam keadaan ukhuwah di antara Ansar dan Muhajirin yang terlalu hebat. Sehingga kan di dalam kitab-kitab disebut, di dalam kitab Rahiq Al-Makhtum, disebut bagaimana cadangan daripada sahabat-sahabat Ansar. Bila sampai di Madinah, mereka mencadang bila golongan Muhajirin sampai Madinah, sahabat-sahabat Ansar yang menerima sahabat-sahabat Islam yang baru dalam keadaan selai sepinggang ini, ada yang mencadang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami cadang ladang-ladang kurma yang banyak ni di Madinah milik kami orang-orang Ansar ini. Kemudiannya kita bagi separuh pada sahabat Muhajirin. Separuh untuk kami, separuh untuk sahabat Muhajirin. Ambil terus dengan geran-geran sekali. Tapi Nabi kata, Nabi tak setuju. Nabi kata, cukuplah jadikan mereka bekerja dengan ladang-ladang kamu, hasilnya bagi dua. Sehingga kan di peringkat sebelum Perang Badar, waktu Nabi sampai tahun pertama, tahun kedua, sehingga kan wasiat, disebut bahawa seorang sahabat Ansar dan Muhajirin kalau mati boleh mewarisi harta pusaka. Sampai tahap itu ukhuwahnya, sehingga kan setelah peperangan Badar turunnya ayat Quran tidak membenarkan Nabi harta pusaka hanya untuk waris saja. Kalau tidak, kawan-kawan baik layak dapat harta pusaka. Sampai macam tu sebelum Perang Badar. Jadi maknanya kita dalam usrah Yayasan SKV Miftahul Jannah ini bukan sekadar mengaji ilmu, kerana ilmu ini disebut oleh para alim-alim ulama, dikatakan bahawa lagi kita mendatangi majlis-majlis ilmu, lagi kita rasa miskin dengan ilmu. Lagi kita belajar ilmu, lagi miskin tentang ilmu. Kemarin saya mengajar kitab Safinatun Najah, kita asas fiqh. Hukum kalau anak-anak orang bukan Islam yang lahir, hukumnya sunat untuk kita azankan pada telinga macam anak orang Islam. Jarang pelik kan dengarnya. Kalau ada orang Cina, orang India, anak beranak, boleh kaci. Boleh kamoy mau minta azan. Dia kata apa pasal? Mau bawa anak saya Islam ke? Dari sudut hukum boleh. Kerana kalau budak-budak itu mati sebelum balik, tidak ada khilaf ulama. Kalau anak-anak orang bukan Islam mati sebelum balik, confirm terus ke syurga Allah. Tak ada khilaf. Kerana mereka belum ditaklifkan dengan agama. Maka sebab itu, hukumnya dalam kitab-kitab dikatakan sunnah. Boleh azan seperti azan dan iqamah baby-baby
yang Islam. Itu dia panggil ilmu. Lagi kita belajar, lagi kita rasa miskinnya kita dengan ilmu. Begitulah sifat ilmu. Jadi mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut oleh alim-alim ulama, jangan pernah bercita-cita merasakan diri kita lebih daripada orang lain. Ini dia punca daripada ilmu. Jangan pernah ada cita-cita untuk meletakkan merasa diri kita lebih daripada orang lain. Dari sudut ilmu, dari sudut kekayaan, dari sudut kecantikan, dari sudut akhlak, dari sudut kebaikan dan sebagainya. Cukuplah, kata ulama, cukuplah kamu merasai kamu lebih baik daripada diri kamu yang dulu. Jangan bertanding dengan orang lain, bertanding dengan diri sendiri. Maknanya cukuplah kita rasa kita sekarang lebih baik daripada dulu. Iman kita sekarang, akhlak kita sekarang, kebaikan kita sekarang, ibadah kita sekarang, bertanding dengan diri sendiri. Dan jangan pernah merasai bahawa orang-orang lain itu kita seolah-olah kita yang paling terbaik. Kita yang paling baik. Baik. Kita tengok lagi apa kata Imam Ja'far bin Sadiq radhiyallahu anhu sebagai mukaddimah hari ini. Jika anda ingin mengetahui kedalaman agama seseorang, jangan diukur dan dilihat betapa banyaknya dia sembahyang, dia puasa, dan dia bercakap agama, berpakaian macam ahli agama. Sekali lagi saya ulang. Kalau nak tengok kedalaman agama seseorang, jangan tengok dia bercakap agama. Jangan tengok dia ini semayangnya banyak. Dia itu puasanya banyak. Dia itu ibadahnya banyak. Tetapi kata Imam Ja'far bin Sadiq radhiyallahu anhu, kamu nak tengok orang itu agamanya tinggi dan agamanya dalam, dia memiliki adab yang tinggi dan juga bagaimana dia memperlakukan orang lain. Kalau kita sombong, kalau kita angkuh, kalau kita bongkak, kita rasa kita yang the best, maka perasaan ini menjadikan kita belum dipanggil ada agama. Sebab itu sebelum mengaji ilmu, mengajilah adab. Tanda orang tak ada ilmu agama bila tidak beradab. Tanda orang tak ada ilmu agama walaupun bercakap ilmu agama banyak. Sebab itulah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Qadir Jailani ni anak cucu cicit Nabi. Dan dia dipanggil Sultanun Awliya. Ketua para wali-wali Allah di atas muka bumi ni, dia kata apa? Aku lebih menghargai orang yang beradab berbanding dengan orang yang berilmu. Kalau hanya memandang pada ilmu saja, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Sebab itu nak bezakan kita dengan orang yang tak berapa baik, adab. Adab pergaulan, adab suami dengan isteri, adab isteri dengan suami. Saya pernah didatangi oleh seorang wanita. Dia datang mengadu masalah. Dia kata, Ustaz, kusangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Pantun dia. Kata, kenapa kak? Saya syukur dapat suami balik Universiti Al-Azhar Mesir. Janggutnya panjang. Kemudian pandai baca Quran. Hafal beberapa hadis. Ceramah agama sedap. Tiap-tiap malam baca kitab. Pakai jubah tak pernah berhenti. Habis masalah apa kak? Okey sajalah. Rupa-rupanya Ustaz tahu tak? Hari-hari saya makan terajang. Ni pecah biji mata. Kan? Kemudian sumbing, cuping telinga. Kan? Kemudian tendang perut. Maka betul kata Syekh Qadir Jalani, jangan tengok orang tu bercakap agama. Jangan tengok orang tu puasa banyak, semayang banyak, qiyamul lail banyak.
Tapi nak tengok betul-betul dia baik, akhlaknya baik tak? Akhlaknya dengan isteri, akhlaknya dengan jiran, akhlaknya dengan kawan, akhlaknya dengan ibu bapa, akhlaknya dengan sesama muslim. Akhlak itulah yang menggambarkan kedalaman agama, bukan sekadar bercakap agama. Bercakap agama mungkin ada ilmu, tapi kalau dia tak ada adab, kalau dia tak ada adab dan tidak ada akhlak, maknanya dia orang yang tidak berpegang dengan agama. Kerana Nabi SAW orang yang paling tinggi ibadahnya, paling hebat akhlaknya, kemudian paling hebat syariatnya, paling teguh akidahnya, maka akhirnya Nabi juga paling hebat akhlaknya. Akhlak Nabi paling hebat. Kita kalau sedekah, bila kita ada duit baru sedekah. Nabi tak ada duit pun sedekah. Pernah sahabat-sahabat yang miskin datang rumah Nabi, lalu minta, ya Rasulullah, adakah apa-apa boleh makan? Kata Nabi, minta maaf, rumah saya ni apa pun tak ada. Kisah ni disebut oleh Al-Hatim. Al-Hatim ni dia pelihara kambing zaman Nabi. Dia pelihara kambing banyak, makan. Sebab tu ada satu amalan yang Nabi sebut antara jalan pantas untuk masuk syurga. Dia amalan sunnah. Tapi jalan pantas masuk syurga, kata Nabi, yang pertama, banyak bagi orang makan. Walaupun yang kita bagi itu orang kaya. Tabiat suka bagi orang makan ini, dengan makanan yang kita bagi itu menjadi asbab mereka beribadah. Bagi pada tok-tok guru pondok yang duk mengajar siang malam itu. Cuba bayang, kita tak mengajar tapi kita dapat pahala mengajar kerana bagi dia makan. Ada orang yang makan, dengan makan itu dia dapat tenaga, dia qiyamul lail. Kita tak bangun qiyam. Dia baca Quran, kita tak baca Quran, kita kerja kita bagi makan saja kan. Sebab ulama dah bahas hadis ini, macam mana pahala bagi orang makan, hatta bukan orang, bagi burung makan, bagi kucing makan, bagi binatang makan pun akan jadi dipanggil jalan mudah masuk syurga. Asalkan semayang lah. Kalau bagi makan kucing tak semayang, sama dengan kucing juga kan. Jadi semayang kenalah. Kena tutup aurat, kena jaga akidah dan sebagainya. Jadi orang bagi orang makan ini, ni tak lama nak Ramadan, bagi orang makan, hatta orang yang suka belanja orang makan. Orang yang suka belanja, kalau pergi kedai memang tak sempat. Dia, Allah ni dia maha melihat. Walaupun kebaikan kita itu tak ada siapa yang puji. Kita buat baik itu tak ada siapa yang hargai. Malah kadang-kadang kebaikan yang kita buat pada seseorang, mereka tabur kita dengan racun berbisa, sekalipun lupa kebaikan kita. Allah kata, aku tak pernah lupa baik awak. Cuba perhati tengok, orang-orang yang suka bagi orang makan, rezekinya murah. Dan Nabi kata jalan mudah masuk syurga kerana dapat pahala orang lain ibadah dengan makanan. Masya Allah. Kan? Sebab tu dalam Islam ni, dia sebut jelas, ada 3 amal yang boleh menjadi asbab mudah masuk syurga. Bagilah orang makan, walaupun orang miskin atau orang kaya. Hadis ini tak sebut orang miskin. Bagilah pada orang kaya makan, jiran kita yang kaya, saudara mara kita yang kaya. Tabiat itu, kerana tenaga yang dia dapat daripada makanan yang kita bagi, menjadi asbab mereka beribadah, ibadah mereka itu juga kita dapat pahala. Jadi saya cadang, jadikan satu amalan baik. Macam Al-Hatim. Al-Hatim ni dia pelihara kambing banyak. Oleh kerana dia sukanya dengar hadis Nabi ni, tiap-tiap pagi, dia akan sembelih kambing. Dan dia akan panggil kawan-kawan masjid, termasuk Nabi, group by group. Hari ini 10 orang, pagi besok 10 orang, pagi lusa 10 orang, sampai tiap-tiap hari Al-Hatim ni sembelih kambing. Tiap-tiap hari. Sehingga kan, satu hari, kambingnya habis. Bila habis kambing, sahabat tanya, pagi ni tak ada makan ke? Oh, dia kata, maaf lah, kambing habis dah, baru nak besarkan.
habis. Al-Hatim ni sebut, baiknya Nabi SAW, kalau kita suka sedekah, kita sedekah masa kita ada. Aku tak boleh sedekah dah kambing sebab kambing habis, nak tunggu yang lain besar. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika, kata Al-Hatim, datang fakir miskin kat rumah, lalu minta dengan Nabi makanan. Kata Nabi, apa yang ada dalam rumah saya? Kurma sebiji pun tak ada. Kami pun dah berapa hari puasa tak makan. Tak apalah, kata Nabi, kamu pergi ke kedai di ujung kampung, sebut nama aku, kamu ambillah barang apa yang kamu nak di dalam kedai itu, dan aku akan bayar sampai masa dia. Bagi tahu tuan kedai itu. Al-Hatim kata, inilah akhlak Nabi. Kita derma masa kita ada. Nabi derma masa ada dan masa tak ada. Itu amalan pertama bagi orang makan. Amalan yang kedua, banyakkan sebar salam. Ifshus salam. Sebar salam. Kalau orang Arab kat Mekah ke kat Madinah ke mana-mana, kita masuk dalam lift. Masuk senyum saja. Masuk senyum, tak bagi salam, dia ada dalam lift. Dia panggil anta bakhil. Anta bakhil Muhammad. Saya pun nak kena lah kan. Masuk senyum, ingat senyum tu sedekah kan. Dia kata, anta bakhil. Kata, kenapa bakhil? Dia kata, tak ada salam. Assalamualaikum. Oh, lepas pada tu sampai sekarang aku ingat. Sampai sekarang, jumpa orang bagi salam. Jadi Nabi, dia jumpa budak-budak kecil tepi jalan, bukan dia suruh budak bagi salam kat dia. Dia yang bagi salam. Cuba buat amalan ini, sepantang jumpa kawan, jumpa anak, jumpa siapa pun, banyakkan lapas salam. Biar sampai beribu kali tak apa. Sampai orang panggil kita, dia ni memang gila salam tu lah. Kan? Assalamualaikum. Kita jumpa orang nak beli barang kat kedai, dia Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam itu, kita doakan orang, kata Nabi, doa itu berbalik kat kita. Lagi banyak doa sejahtera pada orang, kesejahteraan itu lipat balik pada kita. Kalau 1000 kali, kalau 1000 kali sehari. Kalau 1000 kali sehari, lagi banyak Allah doakan, Allah turunkan rahmat kesejahteraan buat kita. Yang ketiganya, amal ibadah sunat, walaupun sunat tapi jalan pantas ke syurga, ialah bangun di tengah malam untuk beribadah. Bangun awal pagi. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, au zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Kata Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka, nak tengok kualiti seseorang Muslim ini, lihatlah pukul berapa dia bangun pagi. Kalau bangun 7 lebih, pukul 8, pukul 9, itu sembang banyak pun tak guna, kata Profesor Dr. Hamka. Kalau bangunnya awal, lagi awal bangun untuk ibadah, inilah manusia paling tinggi kualiti diri. Dan Nabi sebut dalam hadis, 3 amalan ini walaupun sunat, bagi orang makan, kaya dan miskin, bagi orang salam, kemudiannya bangun di tengah malam saat orang lain tidur, amalan-amalan yang sangat luar biasa yang boleh mempercepatkan bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang akhir pada hari ini nak sebut pepatah-pepatah daripada alim-alim ulama. Jangan kamu cemburu kepada rakan yang banyak pergi melancong ke sana ke sini. Walaupun melancong tu kalau kena caranya jadi ibadah. Jangan kamu cemburu kepada rakan yang boleh pergi melancong ke sana ke sini, tetapi cemburulah pada orang yang mampu pergi ke masjid setiap 5 waktu. Kalau kita nak cemburu, kalau orang lelaki tidak ada amal paling hebat, bukan qiyamul lail tiap-tiap malam, bukan zikir beribu kali, bukan baca Quran, bukan sedekah, bukan infak. Pahala yang tertinggi dan terbesar bagi orang lelaki adalah mendatangi rumah Allah. Mungkin tak baca Quran, tapi pergi masjid jauh berjuta kali. Berjuta-juta kali kerana dia wajib. Jadi sebab itu,
Kalau kita tengok orang melancong sana, melancong sini, kita tak mampu, tak apa, tak payah cemburu. Cemburulah dengan orang yang kerap mendatangi rumah-rumah Allah. Kerana tanda cinta Allah datang rumah Allah. Macam kisah seorang sahabat Nabi, namanya Sauban. Setiap 5 waktu ada kat masjid. Ada satu hari dia tak datang masjid, banyak hari dah tak datang. Nabi perasan dia tak ada. Nabi bagi tahu, cuba pergi cari rumah Sauban. Kenapa dia tak datang 2-3 hari dalam masjid? Sahabat-sahabat ni pergilah 4-5 orang. Berjalan kaki daripada Masjid Madinah, Masjid Nabawi sampai rumah Sauban. Jauhnya 3 jam perjalanan kaki. 3 jam. 3 jam itu, tiap 5 waktu dia dekat masjid. Zaman dulu kan ada kereta canggih-canggih. Kemudiannya, dekat nak mati, bila tanya kenapa Sauban tak dapat datang masjid, isterinya kata, Sauban dah meninggal 2 hari lepas. Meninggal dunia. Tapi sebelum Sauban ini meninggal dunia, dia ada sebut sesuatu yang aku tidak faham. Lalu kata Nabi, mereka cerita pada Nabi, isterinya bagi tahu dekat nak mati, Sauban dia sebut 3 perkara tu. Alangkah baiknya kalau panjang, alangkah baiknya kalau sempurna, alangkah baiknya kalau baru. Kami tak faham. Lalu bila bagi tahu pada Nabi, Jibril datang bagi tahu, ya Rasulullah, Sauban rasa menyesal. Rumah dia 3 jam jalan kaki tu ke masjid. Dekat dia nak mati, kita nanti semua dekat nak mati, ketika nyawa sedang berombak-ombak, kata Amru al-As, bernyawa bagaikan daripada satu lubang jarum dan ditindih dengan semua gunung yang ada atas muka bumi ni, bagaikan ditindih atas dada. Beratnya nak mati. Bila sampai sakaratul maut, kemudian waktu itu, syaitan akan datang ganggu agar kita mati kafir sebanyak 70 gerombolan. Kadang dia datang rupa mak. Rupa mak gagal jadikan kita mati tak beriman. Datang rupa suami. Datang rupa isteri. Datang rupa anak. Datang rupa cucu. Datang rupa kawan. Datang rupa tok guru kita. Pada syaitan. Sakit nak mati. Susah nak bernafas. Syaitan datang ganggu 70 gerombolan. Masa itu dekat nak mati juga, Allah datang tunjukkan amal-amal baik dan amal-amal buruk yang kita buat, dan juga Allah datang tunjuk ke mana kita nak pergi. Dalam lubang kubur nanti macam mana. Ngeri yang amat sangat. Agak-agaknya datang tunjuk amal kita dalam keadaan payah bernafas, dalam keadaan syaitan datang, dalam keadaan sakitnya mati, agak-agak boleh tak mati mengucap La ilaha illallah. Yang kita dok fikir tentang diri kita. Macam mana nak selamat. Jadi waktu tu dipertontonkan amal-amal kita. Sauban sebut, kata Jibril, alangkah baiknya panjang. Kata Sauban, dia dinampakkan pahala berjalan kaki 3 jam ke masjid. Kata Sauban, kalau panjang lagi baik. Kalau jangan 3 kilo, 10 kilo, lagi baik jalan kaki. Pahalanya aku tengok terlalu besar. Alangkah baiknya kalau dia baru. Suatu hari, dalam musim sejuk di Madinah, Sauban pergi masjid, tengah jalan jumpa fakir miskin. Ni Jibril bagi tahu Nabi. Jadi bila sejuk, Sauban ni kat dalam pakai jubah, kat luar pakai jaket. Lalu dia bagi, jaket yang dia bagi tu jaket yang dia dah pakai dah. Jaket second hand.
Bila dia bagi, ditunjukkan pahala dekat nak mati, betapa besarnya pahala bagi jaket yang dia dah pakai itu. Dia sebut, kalau aku bagi yang baru lah, pahalanya mungkin lebih besar. Dan kalau bagi sempurna, penuh, satu ketika, Sauban bertemu fakir miskin lain, lalu tengah jalan, orang minta sedekah, dia ada sebahagian duit, dia sedekah sebahagian. Lalu waktu itu Allah tunjukkan gambaran dekat nak mati bagaimana pahala yang terlalu besar, dia bagi setengah harta. Katalah duit ada RM10, bagi RM5. Maka Sauban kata, menyesalnya aku, kalau aku bagi penuh RM10 semua, atau semua yang aku bagi pada fakir miskin, pahalanya jauh lebih besar. Jadi sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah SWT, maka kalau kita nak cemburu, bukan cemburu kepada orang boleh melancong ke sana ke sini, cemburulah kepada orang yang boleh pergi masjid 5 waktu. Kerana mereka dapat anugerah daripada Allah yang amat besar sekali. Baik, kita tinggalkan yang tu. Nanti pukul, sekarang dah 8.50. Kita ambil kitab kita, Keberkatan daripada Imam Ibn Qayyim. Setakat yang dapat, nanti dalam 9.15 saya akan buka soalan. Minggu lepas tak dapat buka soalan. Kalau ada nak tanya apa-apa yang boleh saya jawab. Yang saya tak boleh jawab, kita tanya guru-guru lain yang lebih alim. Baik, kita tengok muka surat 21. Ia ditumpahkan keseluruhan di hadapan Allah dan bergantung secara total kepadanya. Ketika ia tertimpa hal yang tidak memenangkan, maka ia berkata, ini adalah rahmat yang diberikan padaku. Layaknya obat yang bermanfaat daripada doktor yang penuh kasih sayang. Dan jika dipalingkan dari hal yang disukai, maka ia berkata, ini adalah keburukan yang dijauhkan daripadaku. Sering aku inginkan suatu perkara, lalu engkau pilih agar saya berpaling darinya. Dan engkau sentiasa berbuat baik dan berbelas kasih padaku. Segala sesuatu yang menimpanya, baik itu kelapangan atau kesulitan, maka dapat dijadikan petunjuk untuk menuju jalan Allah dan terbukanya pintu untuk masuk menuju padanya, sebagaimana diungkapkan dalam syair, tidaklah menimpaku suatu takdir yang aku benci atau yang saya sukai, kecuali saya jadikan petunjuk menuju jalan Allah. Saya lalui ketentuanmu dengan kerelaan dan juga mendapatimu sebagai teman di dalam ujian. Baik, ini huraian Imam Ibn Qayyim terhadap ayat Quran Suratul Fajar 27-28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu diredainya. Dan jadilah kamu hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurgaku. Ada 2 syarat nak masuk syurga. Yang pertama, syaratnya jadilah hamba yang diredai. Sebab itu sahabat Nabi, mereka ni dipanggil radhiyallahu anhum wa radu'ah. Bila kita sebut nama sahabat Nabi, sunnah kita sebut radhiyallahu anhu bagi lelaki. Aisyah radhiyallahu anha, kita doakan pada mereka, mereka itu diredai oleh Allah. Radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anha hanya untuk sahabat Nabi. Adapun golongan tabi'in selepas sahabat, tabi'in selepas generasi itu, ulama-ulama sekarang dan ulama-ulama dahulu, kita hanya panggil rahimallahu ta'ala. Tak boleh panggil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tak boleh. Tak boleh panggil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu.
Tak boleh panggil Imam Sufyan As-Sawri, seorang tabi'in radhiyallahu anhu. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, tak boleh. Kerana mereka tabi'in, tabi'in, ulama-ulama. Tidak ada pengiktirafan daripada Allah walaupun mereka alim. Berbanding sahabat Nabi yang disebut dengan jelas pada ayat Quran, ayat 100 surah ayat 100 surah Taubah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'ah wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Golongan paling awal dan mendahului yang menolong Nabi membantu Islam, muhajirin wal ansar. Golongan ni sampai kiamat dah tak ada. Tetapi Allah bagi kelebihan, dia panggil kalau kita nak selamat masuk syurga, iaitu wallazina tabauhum bi ihsan. Orang yang ikut jejak langkah ansar muhajirin dengan kebaikan. Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu'ah. Sahabat-sahabat ansar muhajirin ini, Allah redha pada mereka, mereka juga redha pada Allah. Baik. Yang kita mengaji hari ini, yang kita belajar hari ini, perkataan redha. Orang yang redha dengan ketetapan Tuhan, orang yang redha dengan peraturan Tuhan, orang yang redha dengan segala undang-undang Tuhan, mereka akan diredai oleh Allah. Alangkah hebatnya kalau kita dapat redha Allah. Redha ni tanda cinta Allah tertinggi. Iaitu sampai sahabat Nabi Muhajirin Ansar dipanggil radhiyallahu anhum wa radu'ah. Bila kita sebut Sayyidina Abu Bakar, mulut kita terus cakap radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tak pasal-pasal dicatat pahala oleh para malaikat di kalangan sahabat-sahabat Nabi ini juga antara golongan yang boleh bagi syafaat di hari akhirat nanti. Kalau masa hidup jarang sebut, doakan mereka, tak dapat. Kerana syafaat ini, banyak orang boleh bagi syafaat. Yang pertama, syafaat uzma, kubra, Nabi. Malaikat boleh bagi syafaat. Al-Quran boleh bagi syafaat. Ibadah puasa boleh bagi pertolongan. Zikrullah boleh jadi pertolongan. Sahabat Nabi yang kita doakan, yang kita pergi ziarah kat Mekah. Sebab tu masa di Mekah wajib ataupun dipanggil ziarah wajib, pergi makam syuhada. Pergi Turki. Ada grup SKB dia pergi Turki. Salah satu kubur di Turki, sahabat Nabi Ayub Al-Ansari. Bila kita pergi ziarah, sahabat-sahabat ni dia juga boleh bagi syafaat. Saat timbangan amal kita sikit, dosa kita banyak, nerakalah padahnya, waktu itu syafaat sahabat-sahabat ni penuh. Apatah lagi syafaat Nabi. Syafaat siapa lagi boleh bagi syafaat? Boleh bagi syafaat di kalangan orang-orang alim. Ulama-ulama yang hidup dan matinya untuk Islam. Bila kita berkawan dengan orang macam ni, mudah-mudahan dengan barakah mereka masuk syurga. Tengok kita tak masuk syurga, dosa kita banyak, tengah duk timbang, mereka minta dengan Allah, dengan rahmatnya. Jadi sebab itu, berkawanlah banyak dengan orang-orang alim. Dan yang kita nak ambil pada pagi ni, huraian daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, apa makna redha pada Allah. Redha dengan segala keputusan Allah. Kita nak jadi kaya, Allah pilih jadi miskin. Kita nak suami handsome. Nak suami handsome, dapat suami tak berapa handsome. Tak apalah, redha. Itu kan keputusan. Ada setengah rumah tangga yang Allah uji dengan perceraian.
Siapa nak bercerai? Islam pun sebut perceraian dalam rumah tangga ini sangat dibenci oleh Allah tetapi dipersetujui oleh syariat. Kalau kita pernah bercerai dalam hidup, biasa saja. Nabi pun bercerai. Kalau kita baca sejarah Nabi, ada beberapa isteri Nabi yang diceraikan. Antaranya nama Umrah. Tak sempat tidur, cerai dah. Kemudian yang kedua, sahabat Nabi, Zaid bin Harithah. Tak adalah manusia alim berbanding Zaid ini. Juru tulis wahyu. Anak angkat Nabi. Yang pergi berdakwah ke Taif. Teman Nabi. Nabi tak pilih orang lain, ajak Zaid. Akhir sekali, Zaid ini berkahwin dengan Zainab bin Jahsi. Rumah tangga mereka tak aman. Tengok, sahabat yang duduk tepi dagu Nabi. Tukang tulis wahyu. Kita dah tulis sajak ya, tak tulis wahyu dengan lirik lagu kan. Duduk tepi tembok tulis lirik lagu. Zaid ni tulis wahyu, turun Quran tulis, turun Quran tulis. Anak angkat Nabi daripada kecil. Tapi rumah tangganya tidak lama dengan Zainab Jahsi berpisah. Tapi hebat pula, habis saja bercerai Zaid dengan Zainab, Nabi pergi pinang anak angkat, menantu angkatnya. Nabi kahwin dengan Zainab Jahsi. Zainab Jahsi ni adik-beradik dengan Abdullah Jahsi yang mati syahid dalam perang Uhud. Timbul fitnah di kalangan munafik. Gila punya Muhammad berkahwin dengan menantu sendiri. Gila punya Muhammad kahwin dengan menantu sendiri, bercerai dengan Zaid. Tiba-tiba Nabi pula pergi pinang Zainab Jahsi. Datang turun hukum bahawa anak angkat is anak angkat sampai bila? Anak angkat ambil anak angkat kecil, binkan kita. Nanti akan rosak nasab keturunan. Jadi, ramai orang buat lalu di kalangan orang Melayu ni. Sebab tak faham agama. Nabi pernah nak letak Zaid bin Harisah, ini bukan bin Harisah. Nak letak Zaid bin Muhammad. Tapi turun ayat Quran menegur, ya Muhammad, haram. Jangan buat. Kerana dia bukan anak kamu, dia anak angkat kamu. Jadi, bila Zaid nak kahwin dengan Zaid, bercerai, maka sebab dia anak angkat, menantu angkat, boleh kahwin dengan Rasulullah. Tetap anak angkat sampai bila-bila. Anak angkat tidak ada hak dari sudut harta faraid. Tetapi bapa angkat dan mak angkatnya boleh bagi hibah, hadiah. Sebelum mati, oh ni anak angkat, mak nak bagi hibah. Cuma syarat hibah tidak boleh lebih daripada 30% harta yang ada. Sebab lagi 70% mesti agih pada faraid, kepada waris yang sah. Jadi, redha dengan ketetapan Allah. Kalau rumah tangga Allah uji, dah itu memang ketetapan. Tengah-tengah sihat, Tuhan datang sakit. Orang beriman, redha dengan ketetapan Allah ini maknanya apa yang Allah putus terima. Suami meninggal dunia, muda-muda, ada zaman kehidupan. San bagi tu, Tuhan nak pilih kita ni jadi kekasih dia. Dosa yang kamu pernah buat dulu, tinggal semayang, tak tutup aurat, mungkin berjudi, mungkin berzina, mungkin bunuh orang, mungkin makan rasuah. Aku datangkan kesakitan, ujian ketika ini, aku nak hapuskan semua kesalahan-kesalahan kamu. Tapi dosa tak habis lagi, didatangkan ujian.
Tak habis lagi, kata malaikat pada Tuhan, belum habis ya Allah. Akhir sekali, Allah datangkan sakit mati. Ketika nak direntap nyawa tu, direnggut, terlalu sakit, kata Imam Al-Qurtubi, yang mati sudah hampir 800 tahun dahulu, dalam kitabnya Rahsia Kematian, dia sakit agar ada lagi kesalahan yang boleh didakwa. Dekat nak mati, ditarik nyawa. Sebagaimana kata Nabi Allah Ibrahim. Dekat dia nak mati, macam mana? Dah tarik nyawa separuh, orang tanya macam mana sakit mati. Aku rasa bagaikan seekor kambing yang dilapah tanpa sembelih. Aku rasa bagaikan seekor kambing yang dilapah kulit tanpa sembelih. Nabi sendiri sebut. Bagi nyawa yang paling perlahan. Agak kalau Nabi 1000 mata pedang, kita berapa juta pedang kena hiris sebenarnya. Berapa juta pedang. Ada seorang Bani Israel. Bani Israel ini kisah zaman sebelum Nabi dulu. Ditunjukkan kisah oleh Allah Ta'ala. Mereka minta kepada orang yang mati agar dihidupkan sekejap. Allah bagi. Cuba bagi tahu tentang bagaimana sakitnya mati kamu. Lalu dia kata, aku dah mati 100 tahun dah. Tapi sampai sekarang aku duduk dalam lubang kubur, aku masih merasai sakit waktu dicabut nyawa dulu. Sebab itu, kita kena banyak doa tentang mati ni. Sebab mati ni tak tahu bila. Pada minggu lepas, seorang kawan saya mati tengah jogging. Mati tengah jogging. Dia bekerja di UiTM. Petang tu pukul 3 telefon isteri. Dia kata, balik lambat sikit hari ni. Lepas kerja nak jogging dulu. Dekat maghrib baru sampai rumah. Pada jogging tu hari-hari. Sedelok dah pakai tukar pakaian jogging. Tengah-tengah jogging tu mati. Tengah jogging tu sesak nafas mati terus. Padahal tak ada tanda besar zarah pun dia nak mati. Orang sihat. Jogging tiap-tiap hari. Akhir sekali mati. Terpaksa buat postmortem. Sebab mati mengejut, postmortem, akhir mati lah. Lepas pada tu saya sebut kat rumah saya, aku takut dah nak jogging, takut mati. Ada hujah kat Dr. Said. Kalau Dr. Said suruh jogging, aku kata, tu ada mati ke pagi, bukan jogging, eloklah tak payah jogging. Baik. Jadi sebab itu kita kata, Allah takdirkan kita mati sakit itu sebagai terakhir untuk buang semua kesalahan, agar tidak ada sedetik pun kesalahan yang boleh didakwa di akhirat. Akhir dibawa ke syurga. Orang kafir mati mudah. Orang kafir kadang tak ada ujian. Rumahnya besar, hidupnya mewah, nak makan apa semua boleh, halal haram semua telan. Matinya mati pun nampak tak adalah tenganga mulut, tak adalah terbeliak biji mata, elok saya pergi tengok. Baik, mudahkan sebab agar tidak ada satu kebaikan pun yang boleh menolongnya di dalam kubur dan juga di alam akhirat. Sebab itu untuk orang beriman, maka sebab itu kalau kita menerima ujian, letaklah dalam hidup, ujian itu tanda kasih sayang Allah. Ujian dan berat itu tanda cinta Allah. Ujian dan peritnya hidup dengan duit, dengan sakit, dengan pelbagai tekanan, orang kaya ada ujian dia. Orang miskin ada ujian dia. Orang sihat ada ujian dia. Orang sakit ada ujian dia. Orang beriman, kalau tak ada ujian, itu tanda Allah benci. Sebagaimana Imam Syafi'i, 40 hari tak demam, tak sakit, tak kena fitnah, tak kena cerca, tak kena caci. Tengah malam mengadu dengan Tuhan, ya Tuhan, aku merasai engkau telah pun membenci aku. Kerana dalam tempoh 40 hari ini, tidak ada satu ujian pun yang kena pada aku. Itu dia panggil orang beriman, takut Tuhan benci, tak ada ujian. Mereka melihat ujian Allah itu dan mereka redha. Nih, yang kita duk bincang, hati yang memiliki perasaan redha dengan ketetapan Allah, sama ada senang atau susah,
maka kita redha, maka semua itu menjadi asbab untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, pukul apa dah? Kita tengok lagi 6 minit sampai ke bawah. Semua hati beserta rahsia-rahsia yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Hal yang tersimpan di dalamnya hanya milik Allah. Allah lah pemilik sebaik-baik rahsia, terlebih lagi kelak di hari terbukanya semua rahsia. Aku tampak pada semua hati suatu kebaikan, cahaya, pancaran, pujian, iaitu pada hari dinampakkan semua rahsia. Alangkah takutnya kita. Yang ditakuti oleh para sahabat dan alim-alim ulama, sekarang orang pandang kita baik. Akak-akak tengok, oh Ustaz Wan bagusnya kuliah agama sebab tak tengok saya jahat. Tak tengok saya masa umur 10 tahun, 15 tahun tu, zaman curi Pakcik Ma'e punya buah jambu. Kan? Tok Imam punya selipar, kita tengok pergi semayang masjid, Tok Imam selipar cantik, walau lagi balik, lepas Tok Imam. Kan? Pelbagai lagi. Yang kita bimbang, aib kita dibuka. Pada hari semua rahsia terbuka. Hati orang beriman, mesti ada kebimbangan ini. Sebab itu para alim ulama berdoa dengan satu doa. Kalau saya baca tiap-tiap hari. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaika. Pendek doanya. Allahumma asturna fawqal ardi. Wahai Tuhanku, Kau tolong tutupkan aib aku jahat, aku salah, aku buruk, aku masa aku duduk atas dunia. Biar orang tahu kita ni baik. Orang tak tahu. Kalau orang tahu saya jahat, kalau orang tahu dosa saya, tak ada siapa nak ikut kuliah. Tapi Tuhan ni maha baik. Dia Ghaffar, dia tutup. Kita buat jahat pun orang tengok baik. Masa ramai-ramai kita nampak baik. Masa duduk seorang mungkin kita jahat. Tapi Tuhan ni maha baik, dia tutup. Kita minta Allahumma asturna fawqal ardi. Wahai Tuhan, kau tolong tutupkan aib aku masa atas dunia. Jangan orang tahu zaman aku 15 tahun dulu. Zaman aku 20 tahun dulu, haru biru. Zaman kahwin dulu, tudung pun tak pakai. Zaman lepas kahwin, haru biru juga. Zaman jahat dulu. Kita pernah pergi dandut, pernah pergi disco. Kemudian pernah naik motor dengan lelaki. Pernah buat apa? Mungkin minum arak. Mungkin pernah terlibat dengan pelbagai aneka ragam maksiat. Tapi orang tak tahu. Aku minta padamu, ya Allah, kau tolong tutuplah aib aku. Waktu atas dunia ni, biar orang tahu aku baik. Sejarah hitam dulu orang tak tahu. Dan orang terus pandang baik. Wa tahtal ardi. Tahta bawah. Aku mohon padamu, ya Allah, agar kau tutuplah aib aku tahta ardi ketika aku dah duduk dalam tanah lepas aku mati. Alangkah sengsaranya jenazah tak tahulah dia ni macam mana, agak nasib duduk dalam lubang kubur agaknya. Semayang pun tak. Minum araknya banyak. Main judinya banyak. Agama tak kenal, semayang Jumaat pun tak pergi. Macam mana agak duduk dalam lubang kubur. Orang sebut aib kita lepas kita nanti. Jahatnya, mengumpat orang, mulut berbuih-buih duk bercakap. Tak ada kerja lain, jatuhkan orang. Tengok orang senang jadi dengki. Tengok orang susah jadi senang hati. Pantang tengok orang dapat nikmat, rasa dengki. Mulut duk umpat orang, keji orang. Macam mana agak dia? Yang ni yang kita takut. Jadi pedihnya kita duduk lubang kubur bila orang di atas dunia sedang bercakap tentang jahatnya kita dalam lubang kubur. Wa tahtal ardi. Biar duduk dalam tanah pun orang cakap yang baik-baik saja. Orang cakap baik-baik saja. Tak cakap pasal buruk kita. Dan yang ketiga yang paling ditakuti dalam kitab ini, wa yaumal ardi alaika. Dan pada hari semua orang melihat rahsia orang lain.
Sekarang tak apa, semua nampak baik. Di akhirat nanti, duduk pada mahsyar, telanjang bogil semua, dibentangkan skrin besar, sebesar langit ni. Semua orang nampak dosa orang lain. Oh, ni Pak Imam. Nampak baik, lilit serban, pakai jubah, tasbih kat tangan, masjid 5 waktu. Rupa belakang main nombor ekor, keluar. Oh, ni kakak ni dulu kerja SKV lah, kan? Bahagian logistik ke, bahagian store ke, bahagian apa. Rupanya tidur. Kan kerja sangat pun. Dia keluar. Sekarang tak nampak. Oh, ni curi duit pejabat, keluar. Oh, ni main judi, keluar. Sebab itu, peranan istighfar dan juga peranan doa agar ditutup aib kita ini, jangan sampai orang nampak waktu kita hidup. Istighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar ini, lafaz ghaffar ini, maha ghaffar Allah. Ghaffar ni ada dua makna. Yang pertama, Allah ampun. Yang kedua, Allah tutup, Allah delete. Sebab tu peranan istighfar ini, kata Nabi, barang siapa yang inginkan kegembiraan pada hari waktu Allah berikan buku catatan amal jadi gembira, fal yuksir minal istighfar. Perbanyakkanlah istighfar. Kerana minta ampun pada Allah itu, dia akan pergi delete. Maha ghaffar Allah. Mudah-mudahan di akhirat nanti ditutup segala kejahatan kita yang keluar kat skrin pada mahsyar. Nampak yang baik sebab masa kita hidup minta taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang akhir pada hari ini sebelum saya buka soalan 916, demi Allah benar-benar akan ditampakkan pada hati ilmu yang agung hingga hati bergegas menuju ilmu, dan telah tampak jalan yang lurus, maka hati pun istiqamah di atasnya. Kemudian hati diajak pada selain sesuatu yang agung yang dicari, maka ia pun tak memenuhinya. Ia lebih memilih ilmu di atas perkara lain, mengutamakan apa yang dia di sisi. Bila hati dah jernih, semua kita akan suka buat kebaikan. Banyak ingat mati, ikhlaskan hati. Dan bila orang ajak pada kejahatan, bila hati dah penuh dengan cahaya Allah, dia akan menolak semua perkara yang batil. Maka sebab itu, kesimpulan daripada apa yang kita bincang satu muka saja ini, iaitu jernihkanlah hati dengan istighfar, jernihkanlah hati dengan sifat ikhlas, teruslah belajar ilmu, dan ilmu ini makin kita belajar, makin kita rasa kita miskin dalam ilmu agama. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaulah dituliskan guna semua lautan dalam dunia, dijadikan dakwat untuk menulis ilmu Allah, nescaya tidak akan habis ilmu Allah. Hatta kata Allah, ambil lagi jumlah lautan sebanyak itu, tulis lagi jadi dakwat, pun tak akan habis. Begitulah sifat ilmu Allah. Makin belajar, makin rasa bodoh. Makin belajar, makin rasa miskin ilmu. Makin belajar, makin rasa jahil, kerana lautan ilmu Allah. Jadi, yang penting hati jernih. Mudah-mudahan bila hati jernih, jadilah mukmin yang saleh. Baik, saya buka soalan boleh? Sekejap ya. Okey, saya buka soalan. Kalau ada yang nak tanya, boleh buka ni. Dalam 5 minit, 7 minit. Sebelum kita minta Puan Hajah Kartika pesan satu patah dua kata. Ada soalan? Ada yang nak tanya soalan? Senang ngajar kat sini kan. Ajar sikit, semua dah faham kan. Jadi insyaAllah ya. Mungkin malu-malu tak apalah. Kalau ada soalan, boleh WhatsApp awal pada admin pun tak apa. Nanti kita boleh jawab masa program-program kita akan datang. Jadi insyaAllah pada minggu depan kita akan lihat daripada kitab kita 5 perkara yang merosakkan hati. 5 perkara yang kita kena elak daripada hati kita menjadi rosak. Baik, oleh kerana tak ada soalan, baik, yang secara tulisan tu saya tak dapat baca tadi. Adakah
Kak Mimi nak tanya apa, Kak Mimi? Assalamualaikum Ustaz. Kalau boleh buka mic lagi baik. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah perempuan bagi salam kat lelaki yang tak dikenali? Baik. Boleh tak? Hukumnya kalau niat itu kebaikan harus. Tapi kalau niatnya ada tujuan nak mengorat dia, ada baik-baik tak payah. Menimbulkan fitnah kan? Kalau tak kenal, mungkin yang kedua, bahaya pada wanita bagi salam pada lelaki ni, bahaya dia, nampak gedik sangatlah pula kan. Baik. Patut lelaki mengorak perempuan, ni perempuan, Assalamualaikum. Abang dari mana? Jadi tak kenal pun. Yang tak kenal lebih baik menutup ruang fitnah dengan cara tak payah. Kan? Tapi pada tempat-tempat lain, kita pergi ke kedai, pakcik yang menjual, kita sebab kita pembeli. Nak berkata, Assalamualaikum pakcik, apa khabar? Itu tak apa. Kalau sesuatu itu difikirkan menimbulkan fitnah, contohnya kita tak kenal lelaki itu, jumpa turun bas saja. Jumpa turun bas, kita bagi salam tanpa sebab. Walaupun hukum salam asalnya adalah sunat. Tapi kalau menimbul fitnah, tak payah bagi lebih baik. Lepas tu mungkin dia akan ganggu, mungkin nampakkan kita ini macam gatal sangat lah contohnya, tak payah. Tapi kalau kita masuk dalam bas, masuk dalam kapal terbang, ada orang lelaki duduk sebelah. Kita nak cakap, kita duduk sebelah sini, boleh bagi salam. Assalamualaikum tuan, saya duduk sini Itu tak apa. Dengan pekedai boleh. Maknanya wanita, tak semua tempat kalau dirasakan memberi salam itu menjadi kebaikan, silakan. Dapat pahala. Tapi kalau memberi salam itu difikirkan menimbul fitnah, gatal pula lah budak ni bagi salam. Kalau orang muda dengan orang tua, harus. Kita jumpa Pak Imam tepi jalan. Assalamualaikum Pak Imam, apa khabar? Bukan tujuan mengorak dia. Tujuan hormat dia, silakan. Tapi kalau muda sama muda, tengok dulu. Tak kenal. Kalau bagi tu menunjukkan aibnya wanita macam gedik sangat lah apa, tak payah. Sebab hukum asalnya bukan wajib, sunat. Jawab salam tu wajib. Jadi kalau wanita bagi salam tak pasal, orang muda sama orang muda yang tak kenal, nampak sangat nak pinang aku, kata dia kan. Akhir dia kata, orang tengok wanita zaman sekarang, muka tak malu. Kan? Jadi kalau kita rasa macam tu, tak payah bagi salam sebab tak kenal lebih baik. Tapi kalau yang lain-lain, orang tua, juru jual, siapa pun, yang kita rasa memberi salam itu mendoakan kebaikan, silakan. Maknanya ada dia punya inverted comma lah. Boleh jadi kalau tak timbul fitnah, sila. Kalau rasa macam menimbulkan fitnah, fitnah ni artinya mungkin tohman buruk dengan salam kita tadi, salah sangka orang, kata kita ni macam nak mengorak dia lah, macam konyol tunjuk alim sangat, tak payah. Sebab hukum dia sunat. Tapi kalau orang lain memperbanyakkan salam, digalakkan. Orang yang tak mendatangkan fitnah. Okey, bagus Kak Mimi ya. Okey, ada soalan lagi? Satu soalan lagi. Kalau tak ada, kita terus kepada Puan Hajah Kartika. Ada tadi rasanya. Saya tengok gambar dia tadi. Kita silakan. Puan Hajah Kartika. Ada, Alhamdulillah. Puan Hajah Kartika, pesanan untuk kita semua, sepatah dua kata. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz? Alhamdulillah nampak sihat ini. Okey. Hari ni okey je. Alhamdulillah. Okay, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kerana tidak pernah lelah untuk berkongsi ilmu dengan kita semua. Hari ini saya nak share sikit tentang Yayasan SKB. Untuk pengetahuan semua, seperti mana yang awak tahu, kita tengah membina masjid ialah, dan insyaAllah hampir siap sebenarnya sekarang dengan pasang lantai dan hampir siap sepenuhnya. Jadi untuk pengetahuan semua, kita punya projek dengan Madrasah Darul Iman, Darul Aman. Madrasah Darul Aman tu, dia bukan berakhir hanya dengan pembinaan masjid. Kita telah pun ada satu
long term plan dengan mereka, di mana kita akan continue pembangunan madrasah tersebut daripada selepas ini selesainya masjid di bahagian atas, bahagian bawah pula kita akan continue untuk tempat pembelajaran, jadikan kuliah kat bawah. Concurrently dengan selesai bawah, kita akan beralih kepada hostel, sebab sekarang untuk pengetahuan semua, pelajar-pelajar yang tinggal kat sana dalam keadaan sangat daif. Bayangkan 800 pelajar tu berada dalam keadaan tandas mereka tu berkongsi satu tandas yang jauh daripada tempat tinggal mereka. Jadi projek kita adalah selesai masjid, kita akan concurrently buat kuliah, tempat kuliah di bawah masjid, kita akan korek sikit lubang kat bawah tu, dan juga selesaikan hostel mereka. Dan kemudian selesai itu, hostel mereka tu bukan kecil, hostel mereka tu sangat besar, kalau tak silap saya sangat besar. Saya tak ingat saiz dia, tapi sangat besar. Boleh memuatkan, bayangkan 2 tingkat tu pun dah boleh memuatkan 800 orang. Bayangkan kita nak go ke tingkat ketiga. Sebab sekarang ni memang strukturnya tu dah naik-naik untuk tingkat ketiga, tapi kerana tidak cukup keuangan, mereka tidak mampu untuk buat ke tingkat ketiga. Dan untuk pengetahuan semua juga, saya rasa Ustaz pun tahu ketika Ustaz ke sana tengok tempat makan mereka sangat-sangat daif. So itu projek kita yang ketiga adalah menyediakan dewan makan untuk mereka. Dan kalau kita tengok juga, nanti saya akan share lepas minggu depan atau minggu selepasnya tentang bagaimana tempat-tempat pengajar-pengajar tu tinggal. Sangat daif. Kalau kita tengok masjid, kita tengok round the clock bangunan yang ada, rasa macam wow. Tapi sebenarnya selain daripada lain tu daif. Jadi saya mengajak semua ahli Usrah Miftahul Jannah untuk bersama-sama bekerja keras. Tak kisahlah kalau anda adalah Nexus ataupun entrepreneur, kita kena work hard enough. Jadikan madrasah ni satu vision kita, atau satu hala tuju yang besar kita untuk menyiapkan satu madrasah yang besar untuk kita jadikan ia sebagai saham akhirat kita dalam kita mengejar apa yang ada di dunia, dan kita juga prepare ourselves untuk saham kita di akhirat. Dan bayangkan Ustaz cakap tadi, bagaimana orang untuk kita jadi shortcut pergi ke syurga adalah memberi orang makan. Okey, memberi orang makan. Dan insya-Allah sebahagian daripada rezeki yang kita dapat ni, yang kita masukkan ke dalam tabung Yayasan SKB, juga kita salurkan kepada mereka untuk makan pelajar-pelajar tersebut. Bayangkan, pelajar tu makan, bajet dia hanyalah 3 hingga 5 ringgit sehari sahaja. Bayangkan, makanan mereka 3 hingga 5 ringgit sehari untuk breakfast, lunch dan dinner. Macam mana tu nak buat 3 hingga 5 ringgit sehari? Dan saya pernah tanya Ustaz, macam mana pembahagian makan tu 3 hingga 5 ringgit? Kalau makan pagi mereka adalah nasi dengan telur 3 biji dibahagi untuk 5 orang. You faham tak? Maksudnya seorang tu tak dapat even sebiji. Mereka buat telur dadar daripada 3 biji telur, bahagikan 5. Maksudnya seorang tu dapat berapa? 0.7%, 0.7 daripada sebiji telur. Begitulah daifnya mereka. Jadi kita ni yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dengan sebaik-baik kejadian ni, dengan ability dan kemampuan yang kita ada, marilah kita bersama-sama bekerja keras untuk saham akhirat kita. Dan bila kita dapat rezeki tu, jangan lupa untuk kita menyumbang, menabung kepada saham menabung di Yayasan SKB. Bukan sahaja daripada produk yang kita jual tu, yang kita share, kita dapat automatically secara kita tidak langsung kita dapat, tetapi kita menyumbang secara actively, bukan secara indirectly, tetapi menyumbang secara directly juga daripada income yang kita ada. Itulah benda yang saya nak kongsi hari ini. Semoga kita semua ni menjadi ahli sedekah, menjadi orang yang ringan tangan dalam menginfakkan sebahagian daripada harta kita ke jalan Allah. Dan insya-Allah supaya kita menjadi hamba-Nya yang lebih bersyukur. Orang yang bersyukur, insya-Allah dia tahu syukur dengan rezeki yang Allah bagi, salah satunya dengan cara bersedekah, memberi tanpa berkira kepada mereka yang membutuhkan. Itu sahaja dari saya Ustaz. Perkongsian ringkas supaya semua ahli Usrah Miftahul Jannah kita work hard enough supaya aim kita berniaga kerana Allah, dan kita berniaga adalah untuk memberi manfaat kepada mereka ke jalan Allah juga, insya-Allah. Okey, terima kasih pada Puan Jakatika. Memang betul. Sekarang pun terlalu banyak sampai dia merayu-rayu dengan saya, Ustaz lah, tolong jual madu lebah dia, tolong apa ni, kita dah tolong lah, insya-Allah.
Nanti tempat makan tu memang betul kita sokong Yayasan SKB 100%. Mudah-mudahan itulah saham akhirat kita. Sampai dia datang baru ni, dia sebutkan saya budak-budak makan 2 biji telur kongsi 5 orang. Pagi-pagi no nasi lemak, no nasi dagang, tak ada apa benda berat. TO dengan roti, TO roti pun tak ada. Dengan telur dadar buat macam pizza tu, seorang dapat sehiris. Kalau saya duduk sana rasa aku 4 hari mati aku kan. Jadi kita bangun pagi mencekik nasi lemak lah apa benda. Kalau makan telur dadar macam tu, rasa-rasa 4 hari tak dapat Quran, mati dulu. Jadi insya-Allah kita berazam membantu yayasan dan mudah menjadi amal jariah kita. Baik, untuk akhir, terima kasih banyak pada Puan Jakatika. Doktor, adakah doktor? Doktor ada ni? Ada, Ustaz. Alhamdulillah, lama tak dengar suara doktor. Okey, sila tu. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama Ustaz minggu lepas. Kami atas flight menuju ke Filipina dan kita mendapat jemputan daripada Menteri Kesihatan BAM itu Bangsa Moro ataupun geng muslimah dekat Filipina tu kan, untuk memberi ceramah di hadapan saya rasa lebih kurang 100 doktor-doktor, kepala-kepala semualah daripada segala sudutnya dari Kementerian Kesihatan di sana tentang produk kita. Kenapa? Sebab mereka susah nak dapat produk halal, Ustaz. So, bagi saya rasa macam teruja kerana kita dapat menyediakan satu option untuk mereka mendapat produk-produk halal bagi memenuhi keperluan nutrisi. Sebab sekarang bangsa Moro ni ataupun bahagian Muslim Mindanao ni, diorang mempunyai masalah besar dari sudut kekurangan nutrisi. So anak-anak yang lahir ataupun baby-baby kecil semua ni, semuanya bukanlah semua, tinggi peratusannya yang semuanya stunted growth. Maksudnya tumbesaran dia tu terbantut. Kemudian badannya kurus. Tapi bila besar dia jadi gemuk. Sebab apa? Makan banyak makanan yang kurang bernutrisi tetapi lebih menyebabkan keradangan dan juga junk food lah. So di sini insya-Allah kita sedang berbincang lagi bagaimana untuk menyediakan produk-produk SKB kepada mereka-mereka di Filipina lah. Sebab dua perkara yang menarik, Menteri Kesihatan sana cakapkan bahawa mereka percaya sangat dengan produk Malaysia dari sudut kualiti, dan nombor 2 disebabkan oleh halal JAKIM. Alhamdulillah. So tadi saya tertarik juga sebab Puan Kartika ada cerita tentang Darun At-Taqwa, tak salah saya kan, di Yala tu kan. Okey, saya tanya juga Ustaz Loh tu, berapa yuran untuk sebulan dekat sana. Dia kata buat masa ni RM90 sebulan. Itu pun ada yang tak bayar. Dia kata lebih kurang 20%. Ibu bapa harapkan rezeki itu turun daripada langit. Kan? So tak bayarlah, masuk kesian saya tengok orang tu. Tapi cubalah kita bagi RM90 bagi dengan bagi 30 sebulan. RM3 sehari. RM3 sehari itulah nak makan, nak biaya segala-galanya lah. Kos air, elektrik dan sebagainya. Dan satu ialah dia kata kalau boleh naik 160, itu pun dia rasa berat hati nak naikkan yuran. InsyaAllah lebih mudah lah. Tapi 160 pun bila kita bagikan 30 sama juga RM5.30 tak salah saya. Tak banyak manalah yang boleh dimanfaatkan. So sama-samalah kita berterusan untuk memberi sumbangan insyaAllah. Sebab kat sana tu ada 800 murid yang dalam usaha mereka untuk menjadi hafazan untuk belajar agama dan sebagainya, supaya kita juga dapat tempias rezeki, tempias pahala dari situ. Dan pagi tadi juga saya biasalah balik daripada subuh tu saya duduk dekat kursi saya tu, saya browse sikit. Saya ternampak satu artikel tentang
kesiannya, memang kesian sangat-sangatlah kan. Muslim kita di Gaza yang sekarang terpaksa berharap kepada makanan binatang, mungkin dalam tin kot makan binatang, dan juga makanan-makanan yang tak sihat lah. Maksudnya mungkin saki-baki makanan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah saya nak menyatakan juga semalam saya dapat info duit yang kita dah sumbangkan kepada mereka sedang dan akan digunakan berterusan untuk menyediakan makanan panas kepada 60,000 penduduk Gaza selama 15 hari. Alhamdulillah kita dapat juga menyumbang. Sedih rasa ni. Dari sudut itulah. 15 hari je. Bagaimana hari-hari seterusnya. Okey, sebenarnya ada video. Tapi kita sedang edit lagi. Nanti kita akan pass kepada you all lah. Bila you tengok video tu rasa sebab. Betul. Tapi apapun kita dapat membantu mereka secara tidak langsung, dapat meringankan beban mereka. Alhamdulillah. Syukur. Itu je Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Memang betul. Kita jangan hangat-hangati ayam. Sebab apa? Rasa macam dah tak perang lah sekarang ni. Tak. Makanan. Maka betul apa yang Doktor sebut tu, kalau kita tengok sampai jilat ni, ambil kaut, bubur-bubur yang ada saki-baki setengah sudu, kaut bagi dapat masuk dalam mulut. Sebab itulah jadilah kita seperti Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, saat dapat makanan, saat dapat rezeki, kita makan pagi, makan tengah hari, boleh makan, tetapi cuba bayang sama dan doa. Macam mana umat Palestin, macam mana mereka nak hadapi, macam Doktor sebut tadi, yang kita duduk sumbang-sumbang tu hanya beberapa belas hari, yang nak terus hidup bertahun-tahun lagi. Dengan tekanan demi tekanan, segala-gala serba tak cukup, sejuk lagi sekarang ni. Jadi kebuluran lagi, makan tak cukup. Apa yang ada walaupun mungkin tak halal sekalipun, makanan binatang pun demi untuk survival. Jadi mudah-mudahan kita terus menyumbang dan juga berdoa agar Allah datangkan rahmat, bantuan, sokongan, ketabahan, kesabaran kepada umat Palestin. Mereka saudara-saudara kita. Anak-anak yang kelaparan. Bukan tengok orang tua, tengok budak-budak lapar tu, memang betul. Macam Doktor sebut, terlalu sebab, terlalu tragis rasanya kerana kita makan mewah kat sini. Apa benda ini? Mereka sedangkan semucak syahadah kita, Muslim semayang, tapi mereka dalam tekanan sangat. Doa kita dan sumbangan kita, walaupun kecil, Allah tak pernah tanya kecil besar. Yang Allah tanya, ada tak kamu sumbang dan bantu untuk saudara se-Islam? Mudah-mudahan berdasarkan hadis, kita tolong orang yang susah di dunia, Allah lepaskan kesusahan kita di akhirat nanti. Jadi saya cukup dulu sekadar itu. Saya serahkan kembali kepada moderator program dan kita tutup kuliah kita, usrah kita dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih pada Doktor, terima kasih pada Puan Kartika, pada seluruh warga kerja SKB, pada para Nexus, pada muslimin muslimat, ahli-ahli usrah Miftahlul Jannah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Kita jumpa pada minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.